sosial merupakan platform komunikasi yang mempunyai skop keluasan yang tidak terhingga. Pengguna mampu menggunakan media sosial sebagai platform untuk hiburan, belajar, berniaga dan sebagainya. Namun begitu, ada juga segelintir pada masyarakat dalam negara kita yang menyalahgunakan media sosial seperti melakukan buli cyber, melontarkan komen yang berusulkan negatif, tidak jujur dalam berniaga secara atas talian dan sebagainya. Saya terjumpa dalam membaca satu artikel yang dikeluarkan oleh Berita Harian pada 17 Mac 2021 yang bertajuk "Banyak Jiwa Kacau dalam Media Sosial, Perlu Dikawal Sebelum Parah". Menurut pemahaman saya mengenai artikel ini, media sosial disalahgunakan oleh segelintir masyarakat kerana terdapat kepelbagaian persepsi dan perbezaan dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, kita tidak harus menjadikan pemikiran ini sebagai alasan untuk kita tidak menghormati pengguna media sosial yang lain-lain. Kita seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan sentiasa berfikiran jauh sebelum melakukan sesuatu komen agar memberi kesenangan pada diri dan pengguna yang lain. Isu semasa yang dipaparkan di dalam artikel tersebut amat berkait rapat dengan falsafah kongsi insan. Keterlanjuran masyarakat dalam memberi komen dan menghina di media sosial menunjukkan mereka tidak memahami konsep insan, di mana istilah insan itu sendiri bermaksud harmoni, lemah lembut dan peluang mengikut pandangan etimologi. Selain itu, insan merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, berbekalkan akal fikiran yang dianugerahkan. Manakala mengikut ahli falsafah, manusia ialah homo sapiens yang berarti makhluk berbudi pekerti, dan ilmu rasional itu binatang yang mampu berfikir. Oleh itu, isu semasa tersebut tidak sepatutnya berlaku jika masyarakat memahami dan menerapkan konsep insan dalam diri mereka sendiri. Cara setiap individu menerima atau menghayati sesuatu peristiwa, sesuatu bahan di media sosial adalah berbeza. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara yang ditulis di dalam media sosial merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam masyarakat yang berakhlak mulia. Semua pihak bertanggungjawab untuk mengamalkan dan menghayati konsep insan agar dapat melahirkan masyarakat yang mampu untuk berfikir, bertindak dan menilai perkara yang buruk dan juga baik. Setiap manusia yang bergelar insan terangkum padanya nilai-nilai murni sama macam aspek rohani, emosi, jasmani dan pemikirannya. Kesemua nilai-nilai murni ini sangat penting dan perlu diterapkan kepada masyarakat sejak dari peringkat sekolah lagi supaya ia sebati di dalam jiwa mereka, kerana semua elemen inilah yang menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Pandangan Aristotle ada mengatakan tentang konsep insan manusia itu mempunyai ciri atau sifat utamanya iaitu pemikiran yang rasional. Menurut bahas ilmiah yang telah saya kaji, pengaruh media sosial yang amat besar dalam kalangan remaja perlu diambil serius. Hal ini kerana remaja dan masyarakat menggunakan media sosial tanpa apa-apa batasan yang menyebabkan banyak berlakunya penyebaran berita-berita palsu yang semakin lama semakin bertebaran meluas. Hal ini demikian ditegaskan lagi dengan apa yang boleh kita lihat masyarakat timur yang merubah gaya hidup daripada lontaran komen di media sosial yang masing-masing mengeluarkan perkataan yang negatif, luncang serta penulisan bahasa Melayu yang sering diringkaskan. Justru perkara sebegini menjadi cabaran untuk kerajaan, ibu bapa dan juga para pendidik dalam mewujudkan kesedaran sosial dalam kalangan remaja. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar dan Maha Kuasa berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih Ar-Rahman. Aku membuat ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku. Jika sesiapa yang mempertahankan ikatan silaturahmi, maka mempertahankan hubungan dengannya. Dan aku akan memutus hubungan dengan siapa sahaja yang memutuskan silaturahmi." Sebut dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan juga ada dipetik dari akhbar Berita Harian, memelihara silaturahim akan membuka pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya, sekaligus menyembuhkan hubungan sesama manusia. Penggunaan sosial media yang berlebihan menyebabkan masyarakat pada masa kini bukan sahaja membuatkan yang dekat semakin jauh, tetapi mereka juga yang lebih bersikap terbuka untuk memuat naik sebarang maklumat peribadi mereka ke laman sosial tanpa memikirkan kesan ke atas perbuatan mereka. Antara kesan kepada tindakan ini adalah berlakunya ketidakpuasan hati dan memasang muka antara dua individu. Hal ini boleh menyebabkan putusnya silaturahim antara dua individu yang sepatutnya perlu dikekalkan dan dijaga demi kesejahteraan semua. Menurut pandangan Islam, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat ke-6 bermaksud, "Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik bahawa sesuatu berita, maka selidiklah ia, iaitu untuk menentukan kebenaran supaya kamu tidak menimbulkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, yakni dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan." Penyebaran maklumat yang tidak sahih adalah aktiviti yang dicegah dalam ajaran Islam. Bagi pemuda yang tidak berfikiran tajam, mereka akan percaya dengan maklumat ini dan akan mengkritik dengan fakta-fakta yang salah. Hal ini bercanggah dengan panduan Al-Quran.
Memetik kata-kata Profesor Diraja Engku Aziz yang mengatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Ini menunjukkan bahawa ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, berperanan penting dalam membentuk kepribadian yang baik dalam diri anak-anak. Oleh sebab itu, cadangan pertama adalah di peringkat keluarga. Ibu bapa hendaklah sentiasa menjaga kata-kata dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar apabila bersama anak-anak. Jika ibu bapa sentiasa berkata baik di hadapan anak-anak, ini dapat menjadikan perkataan-perkataan negatif tiada dalam kamus hidup mereka di peringkat awal kehidupan, yang secara tidak langsung akan membuatkan mereka sukar untuk berkata negatif apabila mereka meningkat dewasa. Kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik nilai murni dan etika menggunakan platform media sosial supaya bebas daripada unsur negatif. Hal ini sangat penting bagi memupuk kesedaran orang ramai supaya menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin serta menyekat penyebaran kandungan yang berunsurkan prejudis terhadap kaum, agama, jantina atau keganasan. Undang-undang amat penting dan perlu bagi mengawasi orang ramai serta menentukan hukuman kepada pesalah. Namun hukuman sahaja tidak mencukupi. Pendidikan juga amat penting bagi memberi peringatan kepada orang ramai. Kesimpulannya, pengguna media sosial perlu menghormati warganet yang lain dengan tidak menulis komen-komen yang negatif dan komen-komen yang bersifat perkauman agar tidak berlaku perbalahan dan perpecahan. Pengguna perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Sentiasalah mengamalkan integriti walaupun di alam maya. Konsep insan yang seimbang perlu ditekankan dan diambil cakna oleh semua pihak.